Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Khamis 1 September. Saya Farhatul Lasyati Osman. Dan saya Ivan To. Berikut paparan utama malam ini. Harga siling minyak sawit botol pelbagai saiz diturunkan. Datin Sri Rosmah dihukum penjara 10 tahun, denda RM970 juta. Sebuah jambatan konkrit kekal baharu akan dibina di Kampung Iboi, Kupang, Baling, Kedah. Ia bakal menggantikan jambatan beli yang dibina sementara setelah jambatan lama runtuh akibat banjir berpunca daripada aliran puing yang berlaku awal Julai lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pembinaan melibatkan peruntukan RM10 juta. Selain itu, 17 titi akan turut dibaik pulih melibatkan peruntukan RM4.8 juta. Kerajaan Persekutuan turut meluluskan peruntukan RM3 juta bagi membina rumah baharu menggantikan rumah penduduk yang berada di kawasan berisiko yang terletak di tepi sungai di kawasan berkenaan. Terdapat 17 lagi rumah yang berada berhampiran dengan sungai di Kampung Iboi tersebut yang dibimbangi. Kalau banjir berlaku, pasti rumah mereka akan terlibat kerana berada di tepi sungai. Dan hari ini saya mengumumkan untuk menambahkan RM3 juta lagi daripada ICU untuk dibina rumah yang baru. Dan kawasan tapak saya dipahamkan telah pun dikenal pasti oleh kerajaan negeri dan kita akan bina dengan segera. Perdana Menteri memaklumkan demikian selepas hadir majlis doa selamat sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Bencana Banjir Daerah Baling. Dalam pada itu, bantuan RM2,500 kepada 1,012 penduduk terjejas banjir di Baling selesai diagih secara tunai hari ini. Ya, bantuan melibatkan peruntukan keseluruhan RM3.6 juta. Waktu itu kita telah pun menyalurkan wang sebanyak RM1,000 ya, kepada 112 mangsa dan 2,500 masih belum diberi ketika itu. Jadi hari ini saya datang nak memastikan bahawa apa yang dijanjikan dan diumumkan waktu itu dilaksanakan. Jadi hari ini RM2,500 yang dijanjikan itu diberi secara tunai pada hari ini kepada keseluruhan ya, 1,012 penerima dengan kos sejumlah RM3.6 juta. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri meminta Kerajaan Negeri Kedah mengambil tindakan sewajarnya berhubung kolam takungan air projek Durian Musang King di Gunung Inas. Beliau difahamkan terdapat 3 kolam takungan besar yang membimbangkan penduduk sekiranya ia pecah. Kolam ni melibatkan kerajaan negeri. Jadi kita mintalah perhatian daripada kerajaan negeri dari segi kolam ni. Saya faham penduduk kampung bimbang kalau kolam tu pecah, pastinya akan membawa bencana yang lebih besar. Kalau tidak, kita bina rumah pun dah siap rumah, kalau kolam tu pecah nanti banjir lebih teruk daripada yang pernah dihadapi oleh penduduk ni.
Ya, terdahulu Perdana Menteri meluangkan masa hampir sejam lawat kawasan terlibat banjir puing di Kampung Iboi, Kupang, Baling. Beliau turut diberi taklimat mengenai situasi terkini di kawasan itu. Taklimat disampaikan Pegawai Daerah Baling Muhammad Syahdan Abdullah. Antara yang dikongsi tindakan susulan yang dilakukan pihak berkuasa dan agensi kerajaan. Perdana Menteri turut meluangkan masa bertemu penduduk kampung yang terjejas. Beliau diiringi Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Kejadian kepala air dan banjir lumpur pada 4 Julai lalu meragut nyawa 3 sekeluarga dan menyebabkan beberapa rumah dihanyutkan arus deras. Integriti kekal jadi keutamaan pentadbiran kerajaan keluarga Malaysia. Antara yang ditekankan kepentingan prinsip pengasingan kuasa. Malah setiap dasar dilaksana berteraskan undang-undang. Ikuti kupasan wartawan Mohan Chinasami. Kerajaan Keluarga Malaysia di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob terus kekal mengutamakan integriti dan mengutamakan atau menghormati pengasingan kuasa di negara ini. Malah segala dasar-dasar yang telah dibentuk di bawah Kerajaan Keluarga Malaysia ini jelas menghormati prinsip undang-undang yang telah ditetapkan bagi menjaga kebajikan dan juga prinsip integriti bagi semua rakyat. Penganalisis politik berpendapat prinsip integriti yang diamal kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob adalah sangat penting. Pengasingan kuasa di antara eksekutif, perundangan dan kehakiman penting untuk menunjukkan bahawa kita telus untuk mengelak kebocoran dan kecairan dalam sistem dan juga struktur yang ada, bermakna integriti politik diutamakan dan itu yang cuba dilakukan oleh Perdana Menteri dalam konteks kepimpinan dan juga untuk memapar kewibawaan beliau agar itu akan menjadi salah satu elemen penting untuk bergerak ke hadapan. Bukan sekadar isu moral, amalan prinsip integriti mewujudkan kerajaan yang bersih, cekap dan telus. Ini adalah satu kenyataan tegas daripada pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri yang jelas tidak akan berkompromi dengan mana-mana isu yang melibatkan penyelewengan, rasuah dan salah guna kuasa. Dengan penegasan bahawa isu-isu yang berkaitan dengan integriti dan budaya mengangkat dan menghormati prinsip pengasingan kuasa adalah sebahagian daripada teras kepimpinan kerajaan beliau. Dan sudah tentu ia selaras dengan hasrat yang diimpikan oleh semua rakyat Malaysia yang mahukan wujud satu kerajaan yang bersih, satu kerajaan yang cekap dan satu kerajaan yang berintegriti. Sebelum ini juga Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menegaskan kerajaan kekal mengutamakan integriti dalam setiap tindakan. Kerajaan Keluarga Malaysia pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri akan kekal istiqamah mengekalkan integriti dan mendengar hati nurani rakyat. Muhammad Chinasami, RTM. Ahli Parlimen Pengerang Datuk Seri Azalina Othman Said menghantar surat peletakan jawatan sebagai penasihat khas Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia kepada Perdana Menteri. Peletakan jawatan diterima Perdana Menteri dengan notis sebulan daripada tarikh terima surat 29 Ogos lalu. Pejabat Perdana Menteri dalam kenyataan memaklumkan notis sebulan diberi bertujuan menyelesaikan kerja-kerja berkaitan kaki tangan beliau. Dalam tempoh itu, Datuk Seri Azalina tidak lagi bertugas di Pejabat Perdana Menteri kerana diberi cuti mulai hari ini. Datuk Seri Ismail Sabri mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas perkhidmatan yang diberikan sepanjang tempoh perkhidmatan beliau. Berkuat kuasa 8 September hingga 7 Oktober, harga maksimum bagi minyak masak sawit botol 4 saiz diturunkan. Penurunan sehingga RM1.20 itu dibuat berdasarkan harga minyak sawit mentah CPO pada Ogos. Untuk bulan Ogos, kita mendapati terdapat kenaikan sedikit daripada dulunya 4,060 kepada 4,170. Jadi ada kenaikan 110. Tapi jawatan kuasa telah membincangkan dengan melihat base sebenar dulu campur dengan harga cushion ada lebih kurang RM2.
dan keadaan sudah pun stable setelah sebulan lebih daripada waktu penurunan minyak peringkat awalan. Menerusi ketetapan itu, harga siling minyak sawit botol 5 kg turun kepada RM33.50 daripada RM34.70. Harga baharu minyak masak botol 3 kg pula ditetapkan pada RM21.10 berbanding RM21.70. Bagi botol 2 kg, harga maksimum RM14.70 dikurangkan kepada RM14.30. Manakala botol 1 kg turun daripada RM7.70 kepada RM7.50. Kempen jualan murah keluarga Malaysia di Dagang akan bermula Sabtu ini sehingga hujung tahun. Pelbagai barang dan perkhidmatan dijual secara dalam talian pada harga lebih rendah selain pemberian pelbagai insentif. Program disertai 17 platform digital tempatan dan antarabangsa. Menurut pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa, barangan dan perkhidmatan ditawar pada harga 20% lebih rendah. Turut menanti beberapa insentif termasuk baucer diskaun, rebat dan baucer penghantaran. Hanya kepada barangan basah ataupun barangan groseri sahaja, kita memperluaskan kepada perkhidmatan-perkhidmatan lain yang melibatkan perbelanjaan rakyat. Dan ini termasuklah bidang pelancongan dan produk-produk kraft, produk-produk halal dan produk-produk pertanian, serta barangan Malaysia yang peniaga-peniaga ingin menjual ke luar negara. Bentuk kempen kendalian Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC itu disasar merekodkan 5 juta transaksi dengan jumlah jualan kasa lebih 1.5 bilion ringgit. Sejajar inisiatif belanjawan 2022, JMKM di Dagang bersama rakan platform digitalnya juga menyalurkan manfaat dan sokongan keuangan 300 juta ringgit kepada peniaga tempatan melalui pelbagai platform e-dagang dan e-bayar. Isteri bekas Perdana Menteri Datin Sri Rosmah Mansor dipenjara 10 tahun dan denda RM970 juta selepas didapati bersalah 3 kes rasuah membabitkan projek solar di sekolah luar bandar. Keputusan dibuat Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah ke atas kes pendakwaan. Mahkamah memutuskan hukuman penjara 10 tahun dikenakan bagi setiap pertuduhan. Bagaimanapun, Hakim Muhammad Zaini Mazlan dalam penghakimannya menetapkan semua hukuman berjalan serentak. Mahkamah turut membenarkan pelaksanaan hukuman ditangguhkan sementara menunggu rayuan di Mahkamah Rayuan. Datin Sri Rosmah dituduh meminta RM187.5 juta dan menerima RM6.5 juta daripada pengarah urusan Jepak Holding Sdn Bhd, Saidi Abang Samsudin. Suapan sebagai ganjaran membantu syarikat berkenaan memperoleh projek bernilai RM1.25 bilion. Denda RM970 juta terhadap Datin Sri Rosmah merupakan denda tertinggi yang pernah dikenakan mengikut Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Berikut kronologi kes disediakan wartawan Amirul Syafiq Abdul Ghani. Pada 15 November 2018, Datin Sri Rosmah Mansor mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 2 pertuduhan. Pertama, meminta rasuah wang tunai berjumlah RM187.5 juta daripada pengarah urusan Jepak Holding Sdn Bhd. Kedua, menerima RM1.5 juta sebagai balasan kepada syarikat terbabit. Datin Sri Rosmah sekali lagi didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pada 10 April 2019 atas tuduhan menerima suapan RM5 juta berhubung projek berkenaan. Bagaimanapun, kesemua kes dipindahkan dari Mahkamah Seksyen ke Mahkamah Tinggi sebelum perbicaraan. Datin Sri Rosmah sepatutnya dibicarakan bersama bekas pegawai khasnya Datuk Rizal Mansor yang menghadapi 4 pertuduhan meminta dan menerima rasuah bagi pihak Datin Sri Rosmah atas projek tersebut.
Namun, pada 8 Januari 2020, Mahkamah membebaskan Rizal setelah pihak pendakwaan menarik balik kesemua pertuduhan terhadap Rizal yang kemudiannya menjadi saksi utama pendakwaan. Perbicaraan bermula pada 5 Februari 2020. Pihak pendakwaan memanggil 23 saksi sepanjang perbicaraan. 11 Disember 2020, pihak pendakwaan menutup kes. 18 Februari 2021, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Datin Seri Rosmah membela diri atas semua pertuduhan. Hakim Muhammad Zaini Mazlan membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Prosiding bela diri bermula 5 Oktober 2021. Selepas 42 hari prosiding berjalan dengan 25 saksi pembelaan dipanggil, pihak pembelaan menutup kes pada 23 Februari 2022. Jika sebelum ini cuti tanpa rekod bagi urusan kematian hanya tertakluk kepada kematian suami dan isteri, ibu kandung dan bapa mertua, bapa kandung dan bapa mertua serta anak sahaja. Penambahbaikan tafsiran ahli keluarga diperluas kepada kematian yang melibatkan adik-beradik, nenek dan datuk bagi anggota perkhidmatan awam. Pada hari ini kita mempertimbangkan satu pembentangan oleh Suruhanjaya Koperasi dengan membawa beberapa pengesyuran-pengesyuran untuk kita menggunakan gerakan koperasi bagi turut terlibat dalam mengedarkan beberapa produk ataupun barangan-barangan tertentu, termasuk juga barangan-barangan dalam senarai barangan kawalan melalui beberapa kaedah-kaedah yang dikemukakan pada hari ini oleh Suruhanjaya Koperasi kepada jawatan kuasa khas. Secara prinsipnya, jawatan kuasa ini menyokong untuk membuka ruang kepada penyertaan dan penglibatan gerakan koperasi bagi terlibat dalam pengedaran beberapa barangan tertentu, barang keperluan tertentu, dengan janji Suruhanjaya mereka akan membantu untuk membolehkan barang itu dijual beberapa peratus lebih murah daripada harga yang ada sekarang. Daerah Yan Kedah bakal berubah 180 darjah menerusi projek pembangunan berintegrasi pusat bekalan gas dan loji janakuasa yang bakal dibangunkan di situ. Projek bernilai 14.4 bilion ringgit itu meliputi 3 segmen utama iaitu hub kapal ke kapal, loji janakuasa turbin gas kitaran gabungan dan terminal pengecasan gas semula LNG. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, projek bernilai tinggi itu bakal memberi impak besar kepada ekonomi setempat dan negara. Kerajaan Persekutuan komited menyokong pelaksanaan projek pembangunan berintegrasi pusat bekalan gas dan loji janakuasa Pulau Unting yang melibatkan 3 komponen utama bagi menjadikan kawasan ini sebagai hub ekonomi baru di kawasan utara. Beliau berucap merasmikan projek pembangunan berintegrasi pusat bekalan gas dan loji janakuasa di Yan Kedah. MIDF Research menyemak naik unjuran pertumbuhan ekonomi Malaysia kepada 6.6% berbanding 6% sebelum ini. Ini susulan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK lebih kukuh daripada jangkaan pada suku kedua 2022. MIDF Research dalam nota penyelidikan menjangkakan momentum pertumbuhan positif kekal berterusan hingga separuh kedua tahun ini disokong prospek lebih baik berdasarkan data indeks pelopor. Momentum
pertumbuhan disokong peningkatan perbelanjaan dan aktiviti perniagaan selari peralihan fasa ke endemik. Situasi pasaran pekerjaan dan prospek pendapatan yang bertambah baik akan terus menyokong aktiviti perbelanjaan domestik. Peningkatan permintaan luar terutama terhadap produk elektrik, petroleum dan minyak sawit turut menyokong pertumbuhan prospek tahun ini. Syarikat pengeluar sarung tangan Nitril Hartalega Holdings Berhad berharap kerajaan memperkenal strategi persekitaran perniagaan yang lebih kondusif dalam bajet 2023. Ini bagi membolehkan pemain sektor pembuatan khususnya industri sarung tangan tempatan terus berdaya saing dalam pasaran global. The government needs to be conscious about the competitiveness of the glove, not just the glove sector, right? The whole Malaysian economy in competing with other competing countries. So I mentioned like the two biggest cost components for us, besides raw material, is energy and labour. Pihaknya juga akan terus mengukuhkan kecekapan operasi dan mengoptimumkan kos melalui automasi dan pendigitalan bagi mencapai masa depan mampan sekaligus memenuhi permintaan pasaran. Jumlah pelancong dari Asia Barat diunjur meningkat sehingga 3 kali ganda menjelang hujung tahun ini. Sasaran dipacu pelbagai aktiviti promosi pelancongan termasuk kerjasama antara Tourism Malaysia dan Qatar Airways. Tourist arrivals from the region within the Qatar, Dubai, Saudi, as at June. In 2022, as at June, it was 95,000. We hope when after the World Cup, there'll be more coming from that region, especially from Qatar itself. Beliau ditemui selepas majlis tanda tangan memorandum kolaborasi MOC antara Tourism Malaysia dan Qatar Airways. Kerjasama strategi itu akan meningkatkan pilihan penerbangan dan destinasi. Menerusinya juga, syarikat penerbangan itu dijangka menambah kekerapan penerbangan ke Malaysia berbanding 3 kali sehari ketika ini. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Saksikan secara langsung Majlis Perasmian Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia Negeri Kedah 2022 disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bertempat di perkarangan Stadium Darul Aman Alor-Star Kedah 2 September Jumaat 3.30 minit petang hanya di TV1 saluran berita RTM dan rtmclick.rtm.gov.my. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Negeri Kedah bakal membuka tirainya esok. Beberapa kelainan ditampilkan pada edisi ke-9 penganjuran. JAKM Kedah akan berlangsung di perkarangan Stadium Darul Aman Alor-Star. 117 program disusun atur dan 27 gerai pameran pelbagai kementerian, agensi serta kerajaan negeri tersedia. Antara dijangka jadi tarikan program jualan istimewa dengan 6,000 pak beras dan ayam yang ditawarkan sepanjang 3 hari penganjuran. 60 usahawan Kementerian Pembangunan Luar Bandar serta 80 usahawan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi akan mengetengahkan produk masing-masing. Turut dipamer seni kraf dan budaya komuniti orang asli. Pengunjung juga berpeluang mendapatkan tawaran bantuan padanan perniagaan dan jualan usahawan. 3,000 peluang kerja ditawar menerusi program Jamin Kerja. Selain itu, JAKM Kedah turut menawarkan persembahan kebudayaan, kesenian dan sukan. Pengunjung bertuah bakal bawa pulang sebuah kereta dan 3 motosikal menerusi cabutan istimewa. 100,000 pengunjung disasar memeriahkan JAKM edisi Kedah.
Kita terus saja dengan edisi sukan. Bersama Syairul Islam. Silakan Syairul. Aaron Wuyik terus terima suntikan semangat. Elvarason kemudi skuad muda Harimau Melaya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam dalam edisi sukan malam ini. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Dua wira badminton negara, Aaron Chia Sohuyik, akan menerima insentif tambahan daripada kerajaan atas kejayaan mereka merangkul gelaran dunia sulung buat Malaysia baru-baru ini. Perkara itu diumumkan Menteri Belia dan Sukan, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Menurut Datuk Seri Ahmad Faizal, ganjaran khas itu merupakan tambahan kepada habuan RM20,000 seorang di bawah skim hadiah kemenangan Sukan Syakam. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan jumlah habuan berkenaan. Tapi kita merasakan ini adalah kejayaan pertama anak Malaysia di pentas Badminton World Championship, maka tentunya pihak Kementerian Belia dan Sukan akan memastikan ganjaran ataupun sumbangan selain daripada program Syakam itu akan dapat diberikan kepada anda berdua. Kita akan bagi lebih, tapi jumlahnya saya tidak mahu umumkan sekarang. Saya tak mahu kedua anak-anak Malaysia kita ini besar kepala. Dia bila menang, kita nak mereka menang lagi. Bukan menang sekali, tetapi menang berkali-kali. Beliau ditemui pada sidang media selepas menyambut kepulangan Aaron Wuyik di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Ahad lalu, Aaron Wuyik mencipta sejarah sebagai pasangan pertama Malaysia memenangi gelaran dunia selepas 45 tahun dengan menewaskan gandingan berpengalaman dari Indonesia, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan pada final di Tokyo, Jepun. Sebelum ini, beregu ranking kelima dunia itu bakal menerima insentif RM150,000 seorang daripada Persatuan Badminton Malaysia dan RM50,000 seorang daripada penaja Yonex. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Melaka turut mengumumkan insentif khas kepada Aaron Chia yang merupakan anak jati negeri tersebut. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Ma'ali berkata, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka baru-baru ini telah membincangkan mengenai perkara tersebut, namun belum memutuskan bentuk insentif yang akan diberikan. Mesyuarat baru-baru ini, mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri ada juga membincangkan kita akan memberikan seperti biasa pada mana-mana acara sukan anak-anak Melaka yang terlibat menaikkan nama negeri Melaka yang asalnya daripada akan diberikan sebuah hati yang berpatutan atas sumbang bakti mereka yang menaikkan nama, langsung menaikkan nama Melaka. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program bicara Ketua Menteri di Konti Melaka FM. Sementara itu, susulan berjaya merangkul gelaran dunia, beregu lelaki utama negara Aaron Chia Sohuyik kini sudah mula memasang impian untuk meraih ranking nombor 1 dunia dan gelaran sulung Jelajah Dunia Persekutuan Badminton Dunia BWF. Sebelum ini, Aaron 25 tahun dan Wuyik 24 tahun sering terkandas di peringkat separuh akhir dalam semua kejohanan. Namun mereka berjaya menamatkan badi tersebut dengan merangkul gelaran dunia pada Ahad lepas. Justru beregu nombor 5 dunia itu mengakui kejayaan ini bakal memberi motivasi buat mereka berusaha lebih keras untuk menjulang gelaran sulung BWF selain memburu ranking nombor 1 dunia. Saya rasa berita baik ni memang buat kita lebih motivation, and then ini yang buat kita ada itu fighting spirit lah untuk fight yang tournament seterusnya, sebab kita pun harap ada satu hari kita boleh jadi world number 1 kan. So ya, memang kita happy lah, tapi pun at the same time kita kena work lagi hard juga. Saya rasa step by step lah, sebab saya tak fikir World Tour final lagi. Saya fikir memang ada Denmark dengan French Open, dan saya memang target saya mau maintain ini performance saya, dan lepas ni ada
sebulan untuk training balik. Kita akan fokus balik. Baik, masih lagi perkembangan sukan badminton. Bergu campuran negara Tan Kian Meng Lai Beijing mempamerkan aksi cemerlang untuk mara ke suka akhir terbuka Jepun selepas menyingkirkan lawan dari Taiwan Yang Po Huan Hu Lingfang dalam pertarungan 3 set. Pada aksi yang berlangsung di Maruzen Intech Arena, Osaka itu, Kian Meng Beijing terlebih dahulu dikejutkan lawan mereka 14-21 di set pertama. Namun, pasangan negara bangkit dengan aksi lebih kemas di set kedua untuk menang 21-11 sekaligus memaksa permainan diteruskan ke set ketiga. Dalam set penentuan, Kian Meng Beijing terus dicabar hebat oleh bergu dari Taiwan sehingga terikat 15 sama. Pilihan ketujuh kejohanan itu kemudian berjaya mengekalkan ketenangan dan mengatasi tekanan dengan baik untuk menutup set tersebut dengan kejayaan 21-15. Di suku akhir nanti mereka bakal berdepan bergu dari China, Wang Yiliu, Huang Dongping. Sementara itu, satu lagi beregu campuran negara, Ho Pang Ron, Toh Yi Wei, turut mengikut jejak langkah Kian Meng Beijing dengan mara ke suku akhir. Pasangan muda itu menewaskan lawan dari Belanda, Robin Tabeling, Selina Piak menerusi rubber set. Namun mereka juga dipaksa bekerja keras apabila bangkit dari kekalahan 29-30 di set pertama untuk menang di set kedua dan ketiga dengan 21-18, 21-11. Di suku akhir, Pang Ron Yi Wei dijadual menentang Zheng Sihui Huang Yaqiong dari China. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, kita beralih ke perkembangan bola sepak. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengumumkan pelantikan penolong Ketua Jurulatih Kebangsaan E. Elevarason sebagai Ketua Jurulatih bawah 23 tahun kebangsaan yang baru. Jawatan berkenaan kosong selepas FAM pada 13 Julai lalu melepaskan pengendali dari Australia Brett Maloney secara persetujuan bersama kedua-dua belah pihak. Elevarason akan dibantu Juan Torres Garrido dari Spanyol sebagai penolong ketua jurulatih. Jurulatih tempatan Chris Yong menggalas jurulatih penjaga gol dan dua jurulatih Korea Selatan iaitu Ji Hyun Park sebagai jurulatih kecergasan, manakala Lee Ji-yeon sebagai jurulatih analisa persembahan. Being appointed to the under-23 team, of course, it go online with what the national team wants for the future of future players for the team. So it's related to what we want to do more, how we want to train the players for the under-23 team is related to supply the players to the first team. So I think although it is a tough job, but it's very challenging. And we have bringing very important experts from Europe and Korea to produce better players for the future of our senior. Biarpun telah dilantik sebagai Ketua Jurulatih B23, Elevarason masih mengekalkan jawatan penolong Ketua Jurulatih skuad Harimau Malaya. Baik, berikut senarai dan profil lengkap barisan kejurulatihan skuad B23 negara yang diumumkan FAM siang tadi. Baik, paparan itu mengakhiri edisi Sukan 1 September 2022. Saudara, saksikan kegemilangan Sukan Malaysia Sukma ke-20 bermula 16 September ini. Hanya di RTM sebagai rakan penyiar rasmi #Demi Malaysia. Saya Syarif Islam. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.
Terima kasih Burj Khalifa kerana turut meraihkan Hari Kebangsaan Negara ke-65. Ya, selain menara ikonik Malaysia KLCC dan menara Kuala Lumpur menyambut Hari Kebangsaan, bangunan tertinggi di dunia itu turut mengibarkan jalur gemilang sempena 31 Ogos. Kita saksikan paparan hashtag. Rakaman kibaran jalur gemilang diiringi lagu negaraku di Burj Khalifa itu dimuat naik di laman sosial menara berkenaan. Ia disertakan dengan catatan Burj Khalifa menyambut Hari Kebangsaan Malaysia dan mendoakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat Malaysia. Muat naik turut mendapat perhatian Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein yang mengucapkan terima kasih pada bahagian komen. Sungai yang mengalir melalui Taman Negara Dinosaur Valley di Glen Rose, Texas, Amerika Syarikat menjadi kontang susulan kemarau melampau. Kejadian ini telah menampakkan kesan tapak kaki dinosaur di Sungai Palusi di Taman Dinosaur tersebut. Penemuan itu dikatakan kemungkinan milik dua spesies dinosaur iaitu Acrocanthosaurus dan Sauroposeidon. Masih di Amerika Syarikat, seorang lelaki berjaya mencipta rekod dunia baru selepas mendayung labu gergasi sejauh 61 km. Dwayne Hanson dari Nebraska membuat pencapaian itu di Sungai Missouri sempena ulang tahun kelahirannya yang ke-60. Hanson turut menamakan labu gergasi seberat 384 kg itu sebagai SS Bertha. SS Bertha ditanam selama 10 tahun oleh Hanson yang dikenali penduduk dengan hobi menanam sayuran. Imej lebih jelas planet Mushtari berjaya dirakam pentadbiran aeronautik dan angkasa lepas kebangsaan NASA menggunakan teleskop angkasa James Webb. Teleskop berkenaan turut berjaya merakam imej bintik merah besar iaitu ribut terkenal yang sangat besar sehingga boleh menelan bumi. Berita perdana 1 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Ya, semarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan marilah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang kita. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.